Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan Cikgu Ira untuk mempelajari mata pelajaran biologi. Biologi tingkatan 4. Okey, pada hari ini Cikgu akan membantu pelajar-pelajar untuk memahami tentang bab 2 iaitu biologi sel dan organisasi sel, dan secara spesifiknya kita akan belajar tentang subtopik 2.1 iaitu komponen di dalam sel tumbuhan. Baiklah, jika pelajar-pelajar telah bersedia, kita mulakan dengan mengenali struktur komponen-komponen yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Okey, jumpa kita perhatikan pada gambar rajah yang cikgu besarkan di sini. So, pada gambar rajah ini terdapatnya di dalam sel tumbuhan terdapatnya membran, terdapatnya nukleus ya, nukleus yang berwarna purple tu, warna pink tu nukleus. Kemudian nukleolus, di tengah-tengahnya terdapat nukleolus yang berwarna kuning. Kemudian selaputnya dipanggil sebagai membran nukleus yang berwarna purple. Kemudian kita dapat perhatikan di situ terdapatnya jalinan endoplasma. Okey, kemudian jasad Golgi. Okey, jasad Golgi, dinding sel struktur yang paling luas sekali, membran plasma. Kemudian yang berwarna merah itu adalah mitokondrion dan cytoplasma, kloroplas. Okey. Sekarang kita akan melihat secara terperinci ya bagi organel-organel tersebut. Baiklah, struktur yang pertama yang dipanggil sebagai vakuol. Vakuol ni terdiri daripada merupakan kantong berisi cecair yang dinamakan sebagai subsel, yang mana vakuol dikelilingi oleh membran ya yang dinamakan sebagai membran tonoplas. Bagi sel tumbuhan yang muda mempunyai vakuol yang banyak tetapi bersaiz kecil. Manakala bagi sel tumbuhan yang telah matang, vakuolnya adalah bersaiz lebih besar. Manakala bagi sel haiwan, biasanya tidak mempunyai vakuol, tetapi jika ada vakuol tu hanyalah bersaiz kecil sahaja. Okey, bahan-bahan yang terkandung di dalam vakuol yang dipanggil sebagai subsel tadi terdiri daripada air, kemudian asid organik, okey, asid organik, gula, okey, kemudian asid amino, enzim, garam mineral, oksigen, karbon dioksida dan juga hasil sampingan metabolisme sel. Okey, ini adalah bahan-bahan yang terkandung di dalam vakuol. Okey. Sekarang kita akan perhatikan fungsi vakuol ni. Apabila air meresap ke dalam vakuol sel tumbuhan, ini akan menyebabkan sel tumbuhan akan menjadi segah. Manakala di dalam sel haiwan atau di dalam haiwan unisel ya, di dalam haiwan unisel terdapatnya vakuol mengecut. Okey, yang mana vakuol mengecut ini terlibat dalam proses pengosmokawal aturan, osmosis dan juga perkumuhan, iaitu di dalam proses kawal atur kandungan air di dalam organisma unisel tersebut. Okay, struktur yang kedua dipanggil sebagai kloroplas. Okey, komponen yang terdapat di dalam sel tumbuhan. So, kita perhatikan kepada struktur ataupun cirinya. Ia adalah berbentuk bujur, terdiri daripada dua lapisan membran, mengandungi pigmen klorofil pada grana yang memberikan warna hijau pada tumbuhan, dan fungsinya adalah untuk klorofil yang terdapat di dalam kloroplas itu berfungsi untuk menyerap cahaya matahari, okey, menyerap tenaga cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa proses fotosintesis sedang berlaku. Okey, kemudian struktur yang ketiga dinamakan sebagai sitoplasma.
Terdiri daripada medium seperti jelly yang mengandungi komponen sel terampai. Mengandungi sebatian organik seperti protein, lipid dan karbohidrat serta sebatian tak organik seperti ion kalium. Jadi komponen-komponen yang terdapat di dalam sel tumbuhan akan terendam ataupun terampai di dalam medium cytoplasma ini. Fungsinya adalah untuk bertindak sebagai medium bagi semua tindak balas biokimia di dalam sel. Okey, struktur yang keempat dinamakan sebagai dinding sel. Kalau kita perhatikan kepada gambar rajah ini, ini adalah pada bahagian yang paling luar itu dipanggil sebagai dinding sel, dan bahagian yang ke dalam sikit membran plasma, dan medium seperti jelly tadi adalah cytoplasm. Okey, pada bahagian dalam tu cytoplasm. Okey, sekarang kita akan perhatikan kepada struktur dinding sel. Okey, struktur dinding sel terdiri daripada satu lapisan luar yang kuat dan tegak kerana dia terbina daripada gentian selulosa. Dan dia bersifat telap sepenuhnya, telap kepada semua bahan-bahan yang keluar ataupun memasukinya, merentasinya. Okey, dan dia berfungsi untuk mengekalkan bentuk sel pada sel tumbuhan. Selain daripada itu, dia juga berfungsi untuk memberi sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Okey. Sekarang kita akan perhatikan kepada struktur sel tumbuhan dan sel haiwan apabila diperhatikan di bawah mikroskop cahaya. Okey, kita telah belajar tentang ini di dalam subtopik yang lepas jika pelajar masih ingat. Okey, saya juga akan zoom in struktur sel tumbuhan dan juga sel haiwan apabila diperhatikan di bawah mikroskop cahaya. So yang di sebelah kiri kita adalah struktur sel haiwan dan ini adalah sel tumbuhan. Okey, di dalam sel haiwan apabila kita perhatikan di bawah mikroskop cahaya, struktur yang dapat diperhatikan dengan jelas adalah nukleus, cytoplasm dan juga membran plasma. Manakala bagi sel tumbuhan diperhatikan di bawah mikroskop cahaya, kita dapat perhatikan struktur dinding sel, nukleus yang berwarna kegelapan ya, warna kebiruan, biru tua, kemudian cytoplasm, dan kita dapat perhatikan vakuole dan juga membran plasma. Okey. Baiklah, sekarang pelajar-pelajar kita akan perhatikan kepada perbandingan ya, perbandingan dan perbezaan bagi komponen yang ada di dalam sel tumbuhan dan juga di dalam sel haiwan. So kita tengok kepada persamaan dulu. Apabila dinyatakan perbandingan, maka kita kena fahamlah perbandingan itu bermaksud persamaan dan juga perbezaan. So bagi persamaan bagi sel tumbuhan dan sel haiwan, kedua-duanya mempunyai nukleus. Okey, kedua-duanya mempunyai cytoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondrion, jalinan endoplasma dan juga ribosom. Manakala perbezaan bagi sel tumbuhan dan juga sel haiwan, so kita perhatikan kepada aspek yang pertama iaitu aspek bentuk. Okey, aspek bentuk bagi sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap kerana dia mempunyai dinding sel. Manakala sel haiwan mempunyai bentuk yang tidak tetap sebab tidak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan. Manakala sel tumbuhan tidak ada kloroplas. Okey, dari segi struktur vakuole di dalam sel tumbuhan adalah bersaiz besar. Okey, di dalam sel haiwan jika ada hanya
bersaiz kecil sahaja. Manakala makanan simpanan ataupun karbohidrat simpanan adalah dalam bentuk kanji bagi sel tumbuhan dan dalam bentuk glycogen bagi sel haiwan. Dan yang terakhir sekali, sel tumbuhan mempunyai sentriol. Okey. Tidak mempunyai sentriol, manakala sel haiwan mempunyai sentriol. Kerana di dalam sel haiwan, sentriol terlibat di dalam pembahagian sel, menggandakan bilangan sel. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam topik yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.